Apa Malaysia dapat jika Anwar jadi Perdana Menteri? Peringkat lebih tinggi Anwar dikatakan mempunyai kenalan yang berpengaruh. Saya ingin menyambung bicara saya mengenai Anwar Ibrahim yang masih berusaha untuk menjadi Perdana Menteri, suatu jawatan yang diidam-idamkannya sejak sekian lama. 4 bulan dulu saya telah menyatakan bahawa Anwar boleh menjadi Perdana Menteri dengan bantuan Najib Razak. Nampaknya ia hampir menjadi kenyataan baru-baru ini jika bukan kerana gencatan politik. Sebenarnya halangan utama Anwar menjadi Perdana Menteri bukannya datang dari kumpulan politik, tetapi suatu kumpulan yang terdiri daripada beberapa kategori. Pertama, kumpulan pesara eksklusif Teknorat Melayu. Kedua, kumpulan Melayu Islam radikal yang menolak Islam, moderate liberal Anwar. Ketiga, kumpulan fundamentalis Dr. Mahathir Mohamad. Dan terakhir, kumpulan lokal yang menolak Anwar kerana dikatakan bersekongkol dengan DAP. Keempat-empat kumpulan ini turut dibincangkan oleh kumpulan pemikir R&D Corporation di Amerika Syarikat. Namun begitu, persoalan yang lebih besar ialah apakah rakyat Malaysia boleh nikmati jika Anwar menjadi Perdana Menteri? Namun begitu, persoalan yang lebih besar ialah apakah rakyat Malaysia boleh nikmati jika Anwar menjadi Perdana Menteri kelak? Semasa saya di perantauan, saya agak kaget kerana apabila saya menaiki teksi di Amerika Syarikat atau bercerita di kedai kopi pada musim bunga, majoriti rakyat Malaysia itu lebih mudah serta spontan menyebut nama Anwar berbanding pemimpin lain. Contohnya, kamu dari Malaysia, apa kabar Anwar Ibrahim? Kamu tahu Anwar itu mangsa politik? Jiran-jiran baharu saya dari Somalia, Arab Saudi, Mesir, Maghribi, Libya dan Singapura juga lebih enak menyebut nama Anwar berbanding misalnya Perdana Menteri paling lama di negara kita. Persoalan ini bikin pening minda saya. Di peringkat lebih tinggi, Anwar dikatakan mempunyai kenalan yang berpengaruh. Sebagai contoh, di Jabatan Negara dan Pentagon suatu ketika dahulu, kenalan rapatnya adalah seperti bekas Timbalan Setiausaha Pertahanan Paul Wolfowitz dan bekas Naib Presiden Al Gore. Ini termasuklah mereka yang sangat rapat dengan Rumah Putih seperti Charles Hasman dari NID, Andrew Natasius dari USAID, Laura Khanna dari IRI dan banyak lagi. Rakyat Malaysia ramai yang beralih arah daripada menyokong Anwar kerana mereka dimomokkan perubahan drastik Anwar yang dulunya Islam fundamentalis telah berubah kepada reformis liberal atau di barat digelar moderate Muslim. John Espirito dalam bukunya Anwar Ibrahim Evolution of Muslim Democrat menjelaskan perubahan ini berlaku selari dengan perubahan arus politik di Malaysia. Berbalik pada isu ekonomi negara, khususnya kempen boikot kelapa sawit di Amerika Syarikat, saya fikir jika Malaysia mengambil peluang kekuatan hubungan antarabangsa Anwar dengan Amerika Syarikat, Turki dan negara-negara Eropah, isu sawit mungkin boleh diselesaikan dengan lebih mudah. Saya melihat kempen boikot itu bukannya dilakukan oleh kerajaan Amerika Syarikat pun, melainkan oleh pelobi-pelobi industri kacang soya dan jagung di sana. Ia dibantu pula oleh pelobi-pelobi yang digelar kumpulan white supremacy yang sekarang menguasai pelobi-pelobi di Rumah Putih. Misalnya, jika di dalam pasaraya Amerika Syarikat tidak dijual minyak kelapa sawit, mengapa di pasaraya Asia di Amerika Syarikat ada dijual? Jika di dalam pasaraya yang sama ada dijual Milo buatan Singapura, kenapa tiada dijual Milo buatan Malaysia? Ataupun jika daun pisang tidak dijual di pasaraya Amerika Syarikat, kenapa daun pisang dari Vietnam boleh dijual di pasaraya Asia di Amerika Syarikat? Isu-isu ini menunjukkan kelemahan berlaku di peringkat pemasaran, bukan semata-mata polisi kerajaan. Mengapa seluar jenama jeans 501 Levi buatan Malaysia tidak boleh masuk ke pasaran Amerika Syarikat, tetapi jeans 501 buatan Bangladesh dijual secara besar-besaran di Amerika Syarikat? Kita gagal bersaing di dalam sistem perdagangan antarabangsa di mana penawaran dan permintaan dunia bergerak pantas. Dalam aspek nation building, kita masih terkapai-kapai dengan polisi perpaduan yang tidak pernah tuntas. Misalnya, saya yakin jika Anwar menjadi Perdana Menteri, Anwar boleh mengubah polisi bahasa kebangsaan daripada bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia.
Dari segi ekonomi pula, sejak 2015, mata wang ringgit berbanding dolar kekal berada di paras rendah RM1 dengan AS RM4.30. Ia berlaku kerana harga minyak dunia sejak 2015 tidak pernah stabil dalam jangka masa yang panjang sehingga ke hari ini. OPEC sendiri gagal menjadi orang tengah dalam menstabilkan pasaran minyak dunia. Kebergantungan Malaysia kepada Petronas sangat tinggi tetapi juga turut terjejas dengan permainan harga minyak dunia yang dimonopoli oleh negara-negara kuasa minyak iaitu Amerika Syarikat, Rusia, Arab Saudi dan kini China Oil Company. Kawan-kawan lama saya yang sangat kritis kepada Anwar bertanya, adakah Anwar mampu melakukannya? Jawapan saya, Anwar belum menjadi Perdana Menteri. Mungkin Anwar boleh membawa masuk Malaysia ke dalam OPEC. Kesimpulan, saya fikir saya telah melakukan apa terbaik untuk Anwar, kata Najib, menjadi Perdana Menteri. Antaranya, konsolidasi dan naib Presiden negara jiran hampir-hampir berjaya. 7 tahun dahulu, naib Presiden negara jiran menelefon katanya, saya melakukan kesilapan kecil di saat kemenjadian. Sudah hampir pasti, kaki kanan sudah berjaya. Hari ini saya mengakui kebenaran itu. Satu-satunya yang saya kesali ialah kesilapan kecil itu menyebabkan Anwar tidak menjadi timbalan Perdana Menteri dan mungkin seterusnya lebih mudah menjawat Perdana Menteri. Ia menjadi memori indah saya di Putrajaya. Namun hari ini saya ingin membuka diskusi ini kepada isu lebih besar iaitu jika Anwar menjadi Perdana Menteri, apa rakyat Malaysia akan nikmati? Apakah Anwar boleh lebih baik daripada Abah? Dr. Al-Azhari Siddiq Kumunri adalah pakar dalam bidang politik dan kerajaan dan mempunyai minat yang mendalam kepada proses pembinaan negara bangsa Malaysia, patriotisme dan keselamatan negara. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia kini. Dalam perkembangan yang lain, siapa nak jadi timbalan Muhyiddin tak dibincang dalam UMNO, kata Khalid. Anwar pula meminta laporan spekulatif sebegitu dihentikan dan media perlu berlaku adil kepada Perdana Menteri serta UMNO. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin berkata, parti itu tidak ada membincangkan atau memutuskan siapa yang akan dicalonkan sebagai timbalan Perdana Menteri kepada Muhyiddin Yassin. Dipetik BH Online hari ini, Khalid berkata UMNO juga tidak pernah dimaklumkan mengenai permintaan Perdana Menteri untuk mereka menamakan calon timbalan Perdana Menteri. Tidak tahu UMNO diminta pemuka calon timbalan Perdana Menteri. Tidak dibincang dalam mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO, katanya dipetik portal berita itu. Semalam, Sinchiu Daily mendakwa Muhyiddin sedang menunggu UMNO mencalonkan pemimpin parti itu untuk dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Menurut sumber yang tidak didedahkan itu, Muhyiddin bersedia melantik seorang wakil UMNO ke jawatan berkenaan dan terserah kepada parti terbabit mengemukakan calon. Bagaimanapun kata sumber berkenaan, Muhyiddin tidak dapat menerima Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi sebagai timbalannya kerana ahli Parlimen Bagan Dato' itu masih dibicarakan di mahkamah. Sementara itu, Menteri Wilayah Persekutuan yang juga Setiausaha Agung BN, Anwar Musa berkata, laporan bersifat spekulatif perlu dihentikan dan pihak yang terbabit perlu diberi keadilan. Tolong hentikan laporan spekulatif karut-marut. PV to PM, berlaku adil kepada Perdana Menteri. PV to UMNO tu, berlaku adil kepada UMNO juga, katanya melalui Twitter. Pendirian UMNO menjadi sorotan pelbagai pihak beberapa hari lalu selepas mereka membayangkan kemungkinan mahu menarik semula sokongan yang diberi kepada Perikatan Nasional PN. Ia meletakkan kedudukan Muhyiddin menjadi tanda tanya kerana sebelum ini dia mempunyai sokongan yang kecil saja untuk membentuk kerajaan. Keadaan menjadi lebih rumit apabila cadangan PN untuk mengisytiharkan darurat ditolak yang di Pertuan Agong pada minggu lalu. Antara isu yang melatari hubungan naik turun UMNO, PN ialah posisi pemimpin parti itu dalam kabinet Muhyiddin. Tidak seperti Perdana Menteri sebelum ini, Muhyiddin tidak melantik sesiapa pun menjadi timbalannya. Presiden Bersatu itu sebaliknya menawujudkan jawatan Menteri Kanan seramai 4 orang. Daripada jumlah itu, hanya seorang pemimpin UMNO diberikan tempat, manakala 2 lagi bersatu dan seorang gabungan Parti Sarawak. Beberapa nama tersebut untuk dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri termasuk Ismail Sabri Yaakob dan Isamuddin Husin. Ayo kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Siapa lebih layak pegang portfolio timbalan Perdana Menteri? Jika benar bagai dikata, Kerajaan Perikatan Nasional PN mungkin dibarisi seorang timbalan Perdana Menteri tidak lama lagi.
Sejak kemarin, cakap-cakap mengenai perkara itu mula bertebaran luas. Merak Jalanan sendiri sebenarnya sudah tidak sabar nak tahu siapa bakal timbalan Perdana Menteri. Setidak-tidaknya dalam masa terdekat ini, dapat tahu nama calon senarai akhir timbalan Perdana Menteri sudah cukup. Buat masa ini, ada 4 nama yang disebut-sebut dan semuanya daripada wakil UMNO. Merak Jalanan tak terkejut sangat dengan pengkabaran itu, melihatkan situasi politik negara sejak beberapa hari kebelakangan ini. Apatah lagi UMNO berhak mendapat apa yang sepatutnya jika dihitung nombor yang mereka miliki. Maka bukan mengejutkan jika UMNO membuat tuntutan tertentu dalam kabinet pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mengetuai senarai calon ialah Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. 3 lagi calon ialah Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob naib Presiden serta Datuk Seri Samudin Tun Husin. Melihat senarai calon yang ada setakat ini, Merak Jalanan lihat masing-masing ada karakter tersendiri. Keempat-empat Datuk Seri berkenaan sudah cukup arif dengan sepak terajang dunia politik Malaysia. Jika diikutkan hierarki atau secara tradisinya dalam mana-mana parti, Ahmad Zahid calon paling layak menduduki kerusi nombor 2 kerajaan PN. Tetapi kabarnya Perdana Menteri hanya memilih calon yang boleh diterima. Tak susah pun untuk meneka mengenai frasa yang boleh diterima itu kerana Muhyiddin pernah berjanji hanya akan melantik anggota jemaah menteri dalam kalangan individu yang bersih, berintegriti dan berkaliber. Apa saja keputusan Perdana Menteri, rakyat sudah tentu ternanti-nanti siapa paling layak berada paling rapat di sebelahnya. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online dan Sinar Harian Online. Terima kasih anda mendengar video ini sehingga ke penghujungnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jika anda mempunyai komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Terima kasih.